Kerana dekat Sarawak yang berkuasa adalah Parti Sarawak sendiri. Betul? Betul. Di Johor ada PKR, ada DAP, ada UMNO, ada PAS, macam-macam. Kenapa awak tak buat gabungan bangsa Johor je? Awak tadi kena gini Johor. Setuju tak setuju? That's the best way. Netizen Malaysia, dalam kolom komentar di media sosial, kerap mendukung Papua Merdeka. Namun, mereka tanpa sadar memiliki problematika serupa yang semakin menjadi-jadi di dalam negerinya. Di antaranya adalah kemerdekaan atas wilayah Sabah dan Sarawak. Hal ini kiranya sudah bukan lagi menjadi rahasia umum. Pasalnya, Sabah dan Sarawak kerap berdemonstrasi menuntut keadilan pada pemerintah pusat Malaysia. Selain itu, ancaman demi ancaman akan kemerdekaan juga semakin masif terdengar akibat tuntutan yang tidak kunjung dipenuhi. Hal ini juga diperparah dengan seringnya orang semenanjung merendahkan orang Sabah dan Sarawak. Akibatnya, sentimen antar orang di masing-masing wilayah semakin terbentuk. Merdeka! 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 Saya melihat juga beliau ini seolah-olah mungkin seorang peguam. Dan jika beginilah sikapnya seorang peguam, pada saya ini adalah satu peguam yang boleh kita namakan sebagai lawyer buruk. Yang mana peguam tidak mempunyai knowledge, tidak mempunyai pengetahuan. Jadi saya tak tahu macam mana dia boleh jadi peguam. Pada saya, beliau ni dia menghina Sabah dan Sarawak dengan mengatakan kenyataan-kenyataan yang berbaur hasutan dan boleh membuat kegusaran di dua buah wilayah ini. Dan dia juga tidak tahu apa itu Sabah dan Sarawak. Jadi dia tidak payah nak cakap banyak dan dia bercakap seolah-olah memandang hina rakyat Sabah dan Sarawak, seolah-olah rakyat Sabah dan Sarawak ini tidak pandai, tidak bijak dan dilihat juga sebagai, boleh kita katakan kenyataan ini mengatakan orang Sabah dan Sarawak itu bodoh. Dia kata di sini, kalau saya kaki tangan awam diminta bertugas di Sabah dan Sarawak, saya akan resign 24 jam. Sebagai warga Semenanjung Malaysia, saya memandang Sabah dan Sarawak bukan tempat yang indah untuk meneruskan kerjaya. Bukan tempat yang praktikal untuk merancang hidup berkeluarga. Bukan tempat yang ideal untuk membesarkan anak-anak pada usia persekolahan. Bukan tempat yang berbaloi untuk merasahi hidup mencabar tetapi terpaksa merisikokan kesihatan mental dan emosi. Let us all be honest, setelah 60 tahun, Sabah dan Sarawak join Malaysia. Bandingkan apa aja yang ada kat dua negeri ini berbanding Semenanjung Malaysia. Dengan sebegitu besar keluasan geografi, sebegitu ramai rakyat jelata, sebegitu banyak hasil mahsyul bumi, alam dan laut, malangnya Sabah dan Sarawak masih kekal jauh ketinggalan, sangat jauh ketinggalan. Sebab itu kalau nak hukum kaki tangan awam Semenanjung Malaysia, hantar diorang ke Sabah dan Sarawak. It's an open secret. Polis ke, doktor ke, cikgu ke, ATC, faham-fahamlah saja bila dihantar bertugas di sana secara paksa lera. Okey? Dan dia juga berkata di sini, 60 tahun selepas merdeka bersama Malaysia, Sabah dan Sarawak masih belum berjaya hasilkan rakyat negeri sendiri yang boleh mengisi pekerjaan di negeri sendiri, still terpaksa bergantung dengan rakyat Semenanjung Malaysia untuk berkhidmat di sana. So, berhentilah gebang pasal ugutan nak keluar dari Malaysia. Entah macam mana Sabah dan Sarawak nak survive. Ada banyak resources tetapi tak ramai yang berkualiti. Memang susah nak maju dan berdikari. Wilayah apabila kita membentuk Malaysia ni adalah terdiri daripada Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadi selama ni orang-orang politik membuat satu statement yang konon-kononnya Singapura keluar itu adalah bilik Malaysia dan gini-gini. Dalam kita nak membentuk Malaysia ya, Singapura adalah wilayah. Sebab itu dia boleh keluar. Dalam MA 63 juga sebenarnya sudah dilanggar. Iaitu kita boleh saja Sabah dan Sarawak itu keluar hari ini kerana Singapura dah keluar. Itu tergantung kepada Sabah dan Sarawak lah nak keluar wilayah, dua wilayah ini. Okey. Kalau Sabah dan Sarawak tidak duduk dalam Malaysia, memang mungkin daripada awalnya agak susah lah. Tetapi hari ini kalau Sabah dan Sarawak tu keluar daripada Malaysia, banyak manfaat yang orang Sabah Sarawak boleh dapat tahu. Saya nak beritahu dekat Aisyah, Sabah dan Sarawak keluar daripada Malaysia, sekarang ni kita dah ramai dah orang profesional.
kita dah, kalau contohnya Sabah Sarawak itu memerintah negeri mereka sendiri. Yang pertama, kita akan dapat ketua polis negara sendiri. Dah melahirkan satu peluang pekerjaan ni. Kita akan tubuhkan jabatan polis negara kita sendiri. Daripada 4 bintang, 3 bintang, 1-2 bintang itu dekat polis. Dekat tenteranya begitu juga. Dekat tentera udara dan sebagainya ini semua. Kita akan dapat banyak manfaat. Kita akan lahirkan immigration yang ramai dan tidak perlu. Yang ruginya semenanjung, peluang pekerjaan kamu semakin sempit. Sabah dan Sarawak, dia akan melonjak ke satu peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada orang-orang Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya, hasil bumi 100% boleh ditakluki oleh negeri. Dan akhirnya, kalau negeri wilayah itu keluar dan akhirnya boleh dipecahkan jadi negeri kecil dan akhirnya boleh membangunkan. Mungkin kita akan pakai pemimpinnya presiden. Di bawah presiden itu mungkin macam Indonesia, ada bupatinya, ada gubernurnya di setiap, mungkin di Kuching satu gubernur, jadi maka dia lebih ini. Sementara itu, negara bagian Malaysia yang bernama Johor Darul Takzim juga merasakan hal yang tidak menyenangkan tentang pemerintah pusat Malaysia, yang mana pemerintah pusat dinilai tidak bisa memenuhi keadilan pada Johor. Walaupun belum seperti Sarawak yang menyatakan siap merdeka, namun orang-orang Johor sepertinya juga memiliki perasaan yang sama. Dan jika tidak serius ditanggapi oleh pemerintah pusat Malaysia, tidak menutup kemungkinan akan ada munculnya bibit baru gerakan Johor Merdeka. Karena jika diperhatikan, orang Johor sepertinya lebih bangga kepada negeri Johor daripada Federasi Malaysia. Saya bagi contoh kepada semua orang Johor. Awak tengok negeri Sarawak hari ini, macam-macam bagian dia dapat daripada kerajaan federal. Pasal apa? Pasal apa? MSCC3. Ha? MSCC3 punya penjaya. Pertama sekali saya kena minta maaf dengan Datuk Menteri. Saya kena minta maaf dengan ahli-ahli politik daripada mana-mana parti. Kerana dekat Sarawak yang berkuasa adalah parti Sarawak sendiri. Betul? Betul. Di Johor ada PKR, ada DAP, ada UMNO, ada PAS, macam-macam. Kenapa awak tak buat gabungan bangsa Johor je? Awak ni kena gini-gini. Setuju tak setuju? That's the best way. Apabila awak bergabung, apabila awak bersatu, suara anda federal tidak boleh lagi pekakkan telinga. Because you be the kingmaker, betul? Bukannya kita nak buat rusuhan, bukannya kita nak melawan dengan kerajaan ataupun nak menjatuhkan mana-mana parti politik. Tidak. Cuma kita nak negeri Johor ni, we want our rights. Kita nak keperluan kita. So kita tak nak lagi, itu yang saya cakap, sampai bila negeri Johor ni nak jadi pengemis. Benda diberikan bila nak election. Lepas habis election semua pekak telinga. Bilang. Sampai bila? So apa-apa pun tujuan, awak semua pun boleh berfikir. Fikir sendiri. Boleh bincang dengan kawan-kawan, ahli keluarga, orang-orang yang kita sayangi. Kalau ada gabungan bangsa Johor, senario politik, senario kepentingan dan pembangunan negeri adalah keputusan anda semua, bukan orang lain. Itu saya punya pandangan lah. Tetapi terpulang, saya hanya boleh menasihat atau memberi pandangan. Tak, maaf Tok. Jadi Tunku, sebenarnya sebelum ni kita Gayat sebenarnya tak faham bajet ni semua datang dari federal dan duit cukai tu sebenarnya datang daripada negeri kita. Of course. Memang tak logik. Kalau kita tengok dekat Amerika Syarikat, mana ada Washington yang run all the state. Texas runs its own state, Los Angeles, California, New York, semua ada dia punya own jurisdiction. Kita tak ada. Kita semua benda bagi kepada kerajaan persekutuan. Lepas tu dia bagi kita siput je. And then lepas tu bila duit tak cukup, kita kena buat permohonan. Nak tunggu 4-5 tahun baru dapat kelulusan. Sampai bila negeri Johor nak jadi pengemis? Sampai bila kita nak minta sedekah? Kita bukan pengemis. Jadi this is where saya cakap benda ni tidak boleh dilaksanakan jikalau awak semua tak bersatu. Kalau awak semua bersatu dan tak ikut mana-mana senario
ataupun sentimen mana-mana parti politik, tetapi menjaga hasil dan kepentingan negeri saja, memang insya-Allah negeri Johor ni akan maju, saya yakin. Jadi Tunku sebenarnya keputusan Ya, aku haus cakap banyak sangat. Minum Tunku, minum. Jadi sebenarnya keputusan ni sebenarnya terletak pada mereka lah sekarang ni. Memang terletak kepada tangan rakyat, bangsa Johor.